Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ni dan kita akan menyambung pelajaran kita yang lepas. 7 hadis telah pun kita pelajari sebelum ini. Malam ni insya-Allah kita akan belajar hadis yang ke-8 pula. Di bawah, masih lagi di bawah bab pertama, iaitu masih lagi di bawah bab ni, Kitab At-Taharah, Bab At-Takhalli 'inda Qada'il Hajah. Masih lagi di bawah bab itu. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita bincangkan dengan lebih detail, kita baca dulu hadis dengan terjemahannya. Wabihi qala haddathana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili qala haddathana Ibn Al-Mubarak an Muhammad bin Ajlan an Al-Qa'qa' bin Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة. Itu hadis yang ke-8. Seterusnya hadis yang ke-9. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. Sekadar itulah dulu malam ni. Itu pun kalau sempat kita habiskan, Alhamdulillah. Kalau tidak, setakat mana yang sempat sajalah. Hadis yang ke-8, riwayat Abdullah bin Muhammad Ad-Dufaili. Imam Abu Dawud mengambilnya daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Beliau meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abu Dawud, katanya Ibnul Mubarak meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Ajlan, daripada Al-Qa'qa' bin Hakim, daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagi kamu semua seperti seorang ayah. Aku hendak mengajar kamu. Apabila seseorang daripada kamu hendak buang air, janganlah ia menghadap kiblat. Jangan pula membelakanginya. Dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Dan baginda juga menyuruh agar beristinja dengan 3 biji anak batu, serta melarang beristinja dengan kotoran, yakni tahi binatang dan tulang usang. Hadis yang ke-9, Musaddad bin Musarhad meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abu Dawud, katanya Sufyan, maksudnya bin Uyainah, meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, daripada Atha bin Yazid Al-Laythi, daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sebagai riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, apabila kamu mendatangi tempat membuang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat pada ketika membuang air besar dan membuang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Setelah kami datang ke Syam, kami dapati tandas-tandas telah dibina menghadap kiblat. Kami berpaling daripadanya dan memohon ampun kepada Allah. Itulah 2 hadis yang kita baca tadi bersama dengan terjemahan. Sekali lagi kita balik semula kepada tempat mula-mula kita baca tadi, untuk membincangkannya dengan lebih terperinci lagi. Yang pertamanya, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini daripada gurunya Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Siapakah Abdullah bin Muhammad An-Nufaili itu? Serba sedikit kita berkenalan dengan perawi-perawi ini. Mana-mana yang belum kita berkenalan lagi, elok kita berkenalan dengannya.
Siapa Abdullah bin Muhammad An-Nufaili? Beliau ialah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail Al-Quda'i An-Nufaili Al-Harrani Al-Hafiz. Maknanya Abdullah bin Muhammad bin Ali. Itu datuk yang pertama. Bin Nufail, datuk yang kedua. Ini An-Nufaili itu nisbah kepada datuk yang kedua. Itulah maksudnya. Itu semua Al-Quda'i, An-Nufaili, Al-Harrani, semua itu termasuk dalam nama-nama nisbah yang ada kaitan dengan perawi ini. Sama ada nisbah itu nisbah keturunannya atau nisbah tempat tinggalnya. Itu boleh jadilah. Kalau kita nak detail lagi panjang lah. Kemudian Al-Hafiz, bila disebut Al-Hafiz maksudnya Hafiz hadis. Hafiz hadis. Bukan hafiz tu maksudnya hafiz Quran. Kalau dalam kitab rijal hadis ini, bila dia sebut Al-Hafiz, maksudnya hafiz hadis. Maknanya banyaklah, beribu lah hadis ingat. Begitulah kira-kira. Abu Ja'far adalah kunyahnya. Itu nama kunyah dipanggil, nama kunyah. Di kalangan kita tak ada kebiasaan tu, tradisi itu, tapi di kalangan Arab tradisi itu sangat meluas. Terutamanya dahulu, zaman dahulu. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili adalah salah seorang tokoh dan imam umat. Dia ni tokoh ulama dan imam umat Islam. Beliau juga seorang perawi yang thiqah, lagi ma'mun. Thiqah dipercayai, ma'mun maknanya riwayat-riwayatnya itu aman untuk diterima. Tidak ada yang tidak baik lah kira-kiranya. Meninggal dunia pada tahun 234 Hijrah. Itu tentang Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Baik. Beliau meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnul Mubarak meriwayatkan kepada kami. Jadi siapa yang meriwayatkan hadis ini kepada dia? Kepada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Ibnul Mubarak. Siapa Ibnul Mubarak? Beliau ialah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Al-Hanzali, maula mereka, Al-Marwazi. Jadi Ibnul Mubarak itu Mubarak itu ayah dia lah. Abu Abdurrahman adalah kunyahnya. Beliau adalah salah seorang tokoh, imam dan Syekhul Islam. Salah seorang yang dipanggil Syekhul Islam. Selain merupakan seorang perawi yang thiqah, teguh, faqih, alim, pemurah dan pejuang. Pejuang itu maknanya selalu keluar berjihad, berperang dengan orang-orang kafir di zamannya. Mana dalam jihad lah, jihad yang dilancarkan di zaman dia tu, dia sentiasa ikut serta. Dilahirkan pada tahun 118 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Terkenal Abdullah Ibnul Mubarak. Meriwayatkan kepada kami daripada Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan. Ibnul Mubarak mengambil hadis ini daripada Muhammad bin Ajlan. Siapa pula Muhammad bin Ajlan? Sampai di sini saya nak minta sesiapalah daripada peserta kita sambung, iaitu daripada nota 44 ni dan seterusnya. Sebahagiannya telah saya baca tadi. Siapa Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi Al-Madani. Teruskan, siapa nak baca silakan. Boleh. Siapa ni? Hazim baca. Al-Qurashi Al-Madani, Abu Abdullah adalah kunyahnya. Muhammad bin Ajlan adalah salah seorang ulama yang beramal dengan ilmunya dan imam yang saduq, lagi masyhur. Ahmad ibnu Ma'in, ibnu Uyainah, Abu Hatim, An-Nasai dan Abu Zur'ah mengatakan beliau thiqah. Tetapi Bukhari telah menyebutnya sebagai salah seorang yang dhaif. Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadisnya secara ta'liq sahaja. Imam Muslim pula hanya mengambil riwayatnya untuk mutabaah semata-mata.
Beliau tidak berhujah dengan riwayatnya. Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal berkata, imam-imam kita dari kalangan mutaakhirin mengatainya dia sudut keburukan ingatannya. Di sudut. Mengatainya tu takallama fihi. Itu terjemahan takallama fihi. Memperkatakan. Yang ini mengatainya. Mentajrihkannya. Menjarahkannya. Jarhkannya tu bukan di sudut adalahnya, tapi di sudut dhabtnya. Itu maksud keburukan ingatan, su'il hifz. Di sudut su'ul hifz, buruknya ingatannya tidak baik. Walaupun dari sudut pemahamannya apa tu mungkin lain. Itu dari sudut ingatannya. Itu makna mengatai. Sekejap kita tengok di sini. Muhammad bin Ajlan, cuba tengok ni. وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه. Jadi takallama tu saya terjemah dengan makna mengatai. Mengatai ini kata yang tidak baik lah. Kalau kita tengok dalam kamus Melayu ni maksudnya mengatai itu, gitulah maksudnya. Mana tadi? Mengatainya. Jadi ini saya ambil daripada di sini dalam Mizanul I'tidal Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Kalau tengok kitab asal ini Badlul Majhud, dia ada sebut ni. Cuba tengok jilid 3 muka surat 644 Mizanul I'tidal, boleh ditengok di situ. Jadi saya terjemah takallama. Takallama ni bukan makna bercakap di sini dengan makna yang mengatai, sebut tidak baik lah. Cuba kita tengok di sini kata. Ini kamus Dewan. Dia mengatakan, mengatai. Ini mengeluarkan perkataan yang kurang sedap terhadap, bercakap buruk tentang orang dan lain-lain, mencaci, mencerca dan sebagainya. Makna itulah, lebih kurang begitulah. Jadi takallama itu dengan makna mengatai. Mengatai itu kena faham makna sebut sesuatu yang tidak baiklah. Kalau dalam bahasa istilahnya, menjarahkannya. Mengatai maksudnya menjarahkannya, mentajrihkannya. Itu maksud takallama. Bukan bercakap pasal dia saja, tidak. Bercakap sebut perkara yang tidak baik lah, tapi itu tak termasuk dalam mengumpat. Itu telah dibincangkan oleh ulama kita, ulama rijal. Bila dia bincang tentang perawi-perawi ini, dia sebut itu ini yang tak baik lah, kekurangan orang itu tidak termasuk dalam bab mengumpat. Boleh kata begitu dalam keadaan perlu. Ini perlulah ni untuk menjaga hadis Nabi SAW. Teruskan Hazim baca. Imam-imam kita dari kalangan mutaakhirin mengatainya di sudut keburukan ingatannya. Kata Yahya Al-Qattan, dia muqtarib, yakni tidak tetap dalam meriwayatkan hadis Nafi'. Kata Malik bin Anas, Ibnu Ajlan tidak mengetahui benda-benda ini, dia tidak alim. Ibnu Ajlan berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Perut ibunya dibedah setelah ia meninggal dunia. Dan Ibnu Ajlan dikeluarkan dalam keadaan telah bergigi, yakni telah tumbuh gigi-giginya. Ajlan, yakni ayah Muhammad, adalah maula bagi Fatimah binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Muhammad bin Ajlan meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini, Imam Malik kata Ibnu Ajlan tidak mengetahui benda-benda ini. Apa benda-benda ini? Kalau kita tengok dalam Badlul Majhud, ni. Qala Malik bin Anas, lam yakun Ibnu Ajlan ya'rifu hadhihi al-ashya' wa lam yakun 'aliman. Ini kita terjemah daripada sini. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Manhalul 'Adzbul Mawrud, boleh tengok sini. Muhammad bin Ajlan, وقال مالك لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث خلق الله آدم على صورته لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء
walam yakun aliman. Dia kata. Malik kata bila dia dapat tahu Ibnu Ajlan ini meriwayatkan hadis khalaqallahu Adam ala surati. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam atas rupanya. Atas rupanya. Jadi itu boleh mengelirukan. Adam itu serupa dengan Allah ke macam mana? Khalaqallahu Adam ala surati. Tetapi ulama-ulama tak keliru. Tak keliru. Ala surati itu mana atas rupa Adam itulah. Mana rupa manusia lah maksudnya. Allah SWT menciptakan Adam ala surati. Mana terus di atas rupanya begitu. Bukan di atas rupa beruk dan sebagainya dahulu. Tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh setengah-setengah saintis. Bukan semua. Setengah-setengah saintis tu dia kata manusia ni berasal daripada beruk. Jadi rupa dia tu rupa beruk dulu. Kemudian berevolusi. Lama-lama jadi rupa manusia. Itu tak betul lah. Jadi berdasarkan hadis ini, cuma setengah-setengah orang tu dia keliru, dia kata Allah SWT menjadikan Adam ala suratihi, itu dhamir, itu balik kepada Allah. Itu yang jadi salahnya. Atas rupanya, yang ni rupa Allah. Jadi Allah ni ada rupa lah pula. Jadi Adam ni serupa dengan Allah, boleh kata begitulah. Kalau nak tahu Allah ni macam mana, tengok Adam lah. Itu jadi silap lah. Jadi musyabbihah lah begitu. Hadis-hadis itu telah disalahguna oleh puak-puak musyabbihah. Jadi sehingga mengelirukan. Malik kata Ibnu Ajlan tidak tahu benda-benda ni. Maknanya orang boleh heret benda ni, boleh tarik benda ni sehingga jadi menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Sehingga ada golongan mujassimah, golongan musyabbihah dan lain-lain di kalangan umat ini. Yang mana itu semua telah dilihat oleh Imam Malik. Di zaman dia pun sudah ada. Jadi benda-benda macam ni, kerana bagi Imam Malik kena berhati-hatilah nak meriwayat. Kena bagi penjelasan yang cukup kepada orang. Walam yakun aliman. Walakin libni Ajlan fihi. Tetapi Ibnu Ajlan ada mutabi'. Bukan dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Ramai mutabi' dia. Mutabi'un. Ramai mutabi'. Jadi bila ada mutabi', tak apa, bukan dia seorang saja. Kita nak kata dia tak pandai, dia apa, dia tidak peka dengan benda-benda macam ni, tak kena lah. Tapi Imam Malik kata begitu tu, dia hak dia lah. Dia kata begitu pada masa tu. Imam Zahabi kata Ibnu Ajlan ini termasuk dalam orang-orang yang tinggi kedudukan, imam-imam. Dia termasuk dalam imam dia ni. Ulis salah wa taqwa. Orang yang baik dan bertakwa. Dan termasuk ahli fatwa juga. Orang yang layak mengeluarkan fatwa. Walaupun dia ni kira dari segi ingatannya sederhana lah. Tapi dari segi kepintarannya, memang pintar dia. Memang dia pintar. Bukannya orang lemah. Fikiran dia tidak. Itu. Di dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud. Dalam Badlul Majhud ini ringkas lah. Ringkas. Tetapi dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud tak ada pula diceritakan dia ni lama ni. Selama 3 tahun dalam perut ibu dia. Tapi dalam Badlul Majhud ada sebut. Yang saya ambil itu mana daripada kitab-kitab ni lah. Kalau tidak sini. Gitulah. Kalau nak semak balik, nak tengok balik, tengoklah kitab-kitab ni semua. Kita akan dapat keterangannya di situ. Perut ibunya dibedah setelah ia meninggal dunia. Jadi daripada cerita-cerita seperti ini, mana kita dapat mengetahui bahawa ilmu bedah tu sudah ada pada masa tu. Cuma tidaklah semaju sekarang ni. Tidaklah semaju sekarang ni. Walau bagaimanapun, ada dah lah. Gitu, bedah apa ni. Cuma tidak dibedah sebelum itu. Kalau sekarang ni lama sikit bedah dah. Tak mahu keluar lagi kan. Dan dapat dikeluarkan anak tu dengan selamat. Sebab apa? Sebab kemajuan ilmu pembedahan itu memang sudah begitu tinggi sekarang ni. Pada masa tu mati dululah. Baru bedah. Tapi bedah jugalah. Okay.
daripada Al-Qa'qa' bin Hakim. Ibnu Ajlan meriwayatkan hadis ini daripada Al-Qa'qa' bin Hakim. Qa'qa'. Apa ayah nak sebut? Bin Hakim. Siapa dia ni? Al-Kinani Al-Madani. Ahmad dan Ibnu Ma'in berkata thiqah. Dia ni perawi thiqah. Ibnu Hibban juga menyenaraikan namanya dalam perawi-perawi thiqat. Daripada Abi Saleh. Siapa pula Abi Saleh? As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Nama sebenarnya ialah Zakwan. Abu Saleh Zakwan. Beliau adalah seorang perawi thiqah, lagi teguh, sabt. Kerjanya ialah membawa masuk minyak dari luar ke Kufah. Sebab itu dinamakan, digelarkan dia dengan As-Samman. As-Samman itu kalau sekarang ni pengimport lah. Pengimport. Zaman dulu dia bawa daripada luar tu masuk minyak sapi. Samman daripada samnun, minyak sapi. Az-Zayyat bukan minyak sapi saja yang dibawanya, yang dijualnya, tetapi minyak-minyak lain, zait. Minyak-minyak lain pun dia jual juga. Jadi itu kerjanya. Kerjanya Abu Saleh ni. Dan dia seorang yang perawi yang kuat lah. Beliau meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Daripada Abu Saleh meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni sebagaimana kita sedia maklum, panjanglah kalau nak sejarah dia tu. Ad-Dawsi Al-Yamani, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hafiz hadis di kalangan sahabat. Kalau di kalangan sahabat yang dipanggil hafiz hadis, ini dialah Abu Hurairah, salah seorangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggelarnya dengan gelaran Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu gelaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampaknya pelik, tetapi mereka bangga kalau gelaran itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Ali bangga dengan gelaran Abu Turab yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa tanah Abu Turab. Kerana pernah dia tidur di atas tanah, berdebu kena dekat baju dia, dekat pakaian dia, Nabi SAW pergi gerak dia, sedarkan dia, bangunkan dia daripada tidur dengan kata, "Qum ya Aba Turab." Nabi SAW kata itu pasal ada kaitan lah, berdebu pada ketika itu pakaiannya. Sebab itu dipanggil Abu Turab. Mereka berbangga dengan gelaran-gelaran seperti itu, tak jadi masalah lah. Menurut salah satu riwayat, begitulah, disebabkan beliau selalu membawa bersama anak-anak kucing. Di suatu peringkat dalam kehidupannya lah, bukanlah sampai tua, bukanlah begitu sentiasa dia, tidak, satu peringkat. Sehingga mendapat gelaran itu. Terdapat khilaf, yakni perbezaan yang pendapat yang banyak tentang namanya dan nama ayahnya. Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah ketika berumur 78 tahun. Baik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagi kamu semua seperti seorang ayah. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Bimanzilah. Sama seperti kedudukan seorang ayah. Aku bagi kamu sama seperti kedudukan seorang ayah. Bimanzilati, menepati ayah. Menepati ayah. Atau sama seperti kedudukan ayah. Bimanzilati. Begitu. Ini terjemahan bagi bimanzilati, seperti ayah. Itu nak mudahlah kita terjemah. Aku bagi kamu seperti seorang ayah. Tak ada bezanya. Tak ada bezanya. Baik. Kenapa Nabi SAW kata begini? Baik. Lafaz riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah ialah innama ana lakum mithlul walid. Jadi kalau kita terjemah seperti pun
Boleh juga. Ada juga riwayat yang lain sebut mithlu. Jadi bimanzilati itu sama maknanya dengan mithlu. Sesungguhnya aku bagimu seperti ayah. Tidak salah lah, tidak perlulah kita terikat nak terjemah tu sama dengan kedudukan misalnya, tak perlu gitu. Terdapat sedikit tambahan selepasnya di dalam riwayat Ibnu Majah, iaitu li waladihi innama ana lakum mithlul walidi li waladihi. Ada tambahan begitu. Aku bagi kamu, sesungguhnya aku bagimu seperti ayah bagi anaknya. Ayah dengan anak macam mana? Jadi aku dengan kamu pun macam itulah juga. Jadi apa maksudnya Nabi itu ayah kita? Maksudnya ialah dalam kasih sayang dan perasaan belas kasihan. Bukan dalam darjat dan ketinggian. Kerana tiada siapa pun menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Yang dimaksudkan ini dalam perasaan tu, dalam rasa hati tu, kasih sayang tu. Seperti kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Jadi Nabi dengan umat dia ni, dia sayang kepada umat dia tu walaupun yang tak ada lagi semasa dia tu. Semua anak-anak dia. Maknanya dia sayang seperti seorang ayah sayang kepada anak lah. Kalau kita sayang kepada anak kita ni setakat yang kita nampak saja. Itu pun bersungguh dah. Kalau Nabi SAW ni sayang kepada umatnya, semualah sampai ke kiamat. Sampai ke kiamat. Selama mana umat dia yang akan ada, dia sayang sama. Begitu maksudnya. Bukan dalam darjat dan ketinggian. Ayah kita setakat mana sangat. Darjatnya dan ketinggiannya tak sama dengan Nabi. Kalau dalam bab itu, tak boleh lah. Tak sama lah. Tak sama sekali dalam bab itu. Begitulah. Dalam bab darjat kedudukan tidak sama. Bahkan kita kena kasih kepada Nabi itu lebih daripada ayah kita dan orang lain. Apa ni? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis yang lain. Sehingga aku tidak beriman seseorang daripada kamu, mana iman yang sempurna lah, selagi aku tidak dikasihinya lebih daripada ayahnya, anaknya dan manusia sekaliannya. Itu darjatnya, kedudukan Nabi itu setara itulah. Kita tak boleh, kalau dari segi sayang tu, kalau tanya lah, dalam keadaan sedar, dalam akidah kita, pegangan kita, begitulah. Begitulah. Kalau terhadap Nabi ni dikehendaki begitu. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis itu. Sebagaimana seorang ayah mengajar adab kepada anaknya, aku juga hendak mengajar ajaran-ajaran agamamu dan adab sopan syariat kepadamu. Cuma ayah ni dia ajar adab-adab yang biasa dalam sesuatu masyarakat lah. Gitulah biasanya dalam dunia ni. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Banyak ajaran-ajaran dia tu melepasi budaya bangsa, melepasi keturunan, melepasi negeri-negeri, melepasi semua tu. Sebab itu ajaran-ajarannya itu meliputi dan jauh jangkauannya, sangat luas dan sangat halus. Kalau kita nak perhatikan, nak banding memang tak samalah dengan ajaran ayah-ayah atau bapa-bapa yang lain, itu tak akan sama. Sebab kita tak akan tahu apa yang Nabi SAW ajar ni, walaupun nampak sering kat sini pun, kita sebenarnya tak dapat tahu. Macam tu pun tak dapat tahu. Makan dengan tangan kanan ke tangan kiri, mana lebih bagus, itu pun tak tahu. Apalagi nak kata ketika buang air itu tidak boleh menghadap kiblat, manalah nak tahu benda-benda macam tu. Bapa-bapa yang biasa, ayah-ayah yang ramai-ramai ni tak tahu sampai ke situ. Yang tahu hanya Nabi SAW. Jadi ajaran dia tu, adab dia pun lebih tinggi lah.
lebih halus dan lebih seni, kerana ia berkait dengan ajaran agama. Lepas tu, aku hendak mengajar kamu. Wa'allimukum. Aku hendak mengajar kamu. Mana sebagai seorang ayah, aku nak ajar kamu. Jadi benda-benda yang mungkin kamu nampak, kalau orang biasa nampak, apalah seorang Nabi, seorang pemimpin negara ajar umat dia benda macam ni, kita kena sedar. Ini Nabi sebagai ayah kepada kita. Jadi patutlah kalau dia ajar benda-benda macam ni kepada kita, janganlah berasa pelik pula. Kerana dalam dunia ni pemimpin-pemimpin negara, presiden ke apa ke, tak ada ajar benda-benda macam ni. Kalau ajar pun rakyat dia akan marah. Apalah, ini bukan kerja kamu nak ajar benda-benda macam ni. Kamu kena fikir macam mana nak membanyakkan kerja-kerja ni untuk orang-orang yang tak ada kerja. Orang akan kritik. Begitu. Kalau sekarang ni beras tak cukup ni, kamu fikirlah macam mana nak bagi cukup beras ni biar jadi murah, tidak naik harganya. Orang kena marah lah. Kena marah lah kepada rakyat. Tapi kalau Nabi dia tidak begitu. Kerja dia banyak. Dia bukan sahaja pemimpin negara di zamannya, dia juga seorang pendidik, dia juga seorang ayah, dia juga seorang panglima, dia juga seorang hakim dan macam-macam lagi. Jadi yang dia bercakap tu kita kena perhati banyak, dari banyak sudut lah dia bercakap ni, dari sudut sebagai siapa ni dia bercakap ni. Itu kita kena tahu. Orang-orang yang belajar hadis, itulah antara yang penekanan dia, antara benda yang dia kena pastikan. Nabi bercakap ni sebagai apa? Kalau dalam hadis ni senanglah, dia dah cerita dia sebagai ayah. Tapi bukan semua perkara dia cerita begini. Di tempat lain pun kita kena faham gitulah. Ni dia sebagai ayah. Jadi kita kena faham-faham lah. Tak boleh pula kata, kenapa dia duduk cakap benda-benda macam ni? Dia pemimpin negara. Pemimpin negara tu sementara ya. Sementara dia ada. Bila dia mati tak ada lah. Sejarah tu pun telah berlalu. Itu pemimpin negara. Tapi kalau sebagai pendidik, seorang ayah sampai bila-bila. Ajaran sebab itu, ajaran Nabi ni hidup. Sebab dia bukan cerita tentang pemerintahan dia saja. Pemerintahan tu memanglah dia telah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi contoh kepada pemerintah-pemerintah kemudian. Tapi dari sudut-sudut yang lain itu, yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun pemimpin dunia, itu telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam masa 23 tahun saja. Dalam masa 23 tahun saja. Semuanya ini berlaku pada masa itu. Yang hadis-hadis ni semua pada masa itu. Kalau sebelum itu, dia tidak menjadi ikutan, tidak menjadi contoh, tidak menjadi panduan. Sebab ketika itu dia belum Nabi lagi. Ketika itu dia belum Rasul lagi. Aku hendak mengajar kamu. Maksudnya ialah segala perkara yang diperlukan olehmu berhubung dengan urusan agamamu. Bila kata agamamu, agama Islam ni, segala perkara banyaklah. Segala perkara, bukan soal ibadat saja. Sebab itu kita kena belajar mencontohi Nabi dalam segala-galanya. Kalau kita tengok Nabi, sirah Nabi, sejarah Nabi, apa dia buat? Dia bukan beribadat saja. Banyak lagi benda lain yang dia buat. Jadi kita kena semua jadikan sunnahnya itu sebagai contoh dalam segala-galanya. Perkara yang jelek atau memalukan pada anggapanmu tidaklah akan menghalangiku daripada menyebutkan tentangnya kepadamu dengan terus terang. Aku akan cerita dengan terus terang, tak ada berlapik-belapik. Mungkin kalau orang lain malu, memanglah. Kalau seorang ayah terhadap anak dia, dia akan sebutlah. Jadi daripada sini kita faham, seorang ayah, seorang anak tak boleh kata apa ayah dia tegur dengan secara terbuka begitu, terus terang begitu. Tak boleh, memang begitu sepatutnya. Itulah contoh daripada Nabi SAW. Sebagai seorang ayah, sepatutnya tidak boleh malu benda-benda macam ni. Patut tanya-tanya, patut cerita, patut kata-kata. Begitu. Sebab tak ada orang lain yang lebih patut untuk membaiki, untuk mendidik anak dia. Jadi anak pun kena faham lah. Rasulullah SAW berkata begini terlebih dahulu sebagai pendahuluan bagi apa yang akan diterangkannya.
berkenaan dengan adab sopan ketika membuang air. Itu dalam bab ni, adab sopan ketika membuang air. Ini kalau nak kiranya, kalau mengambil kira seorang pemimpin negara memang tak sesuai lah nak cerita benda macam ni. Dan tak ada dibuat oleh mana-mana pemimpin pun macam ni. Tapi oleh kerana tugas Nabi itu bukan sebagai pemimpin negara sahaja, tetapi juga sebagai ayah, sebagai bapa kepada umatnya, jadi wajarlah, patutlah kalau Nabi SAW menceritakan perkara-perkara seperti ini juga. Sebabnya ialah manusia pada kebiasaannya malu menyebut tentangnya di hadapan orang-orang besar atau sudah berumur. Nabi bercakap macam ni di hadapan siapa? Di hadapan mertua dia sekali. Di hadapan orang-orang yang lebih tua daripada dia, bapa saudara dia pun. Dia bercakap. Sebab dia bercakap ni maksudnya sebagai seorang Nabi ni. Seorang ayah yang juga seorang Nabi. Jadi semua umat dia, tak kira lebih tua daripada dia, mertua dia ke atau siapa ke, terikat dengan dia. Kena ikut dia dalam bab tu. Kena ikut. Sebab dia lebih tinggi lagi kedudukannya. Macam seorang pemimpin lah. Ayah dia tu seorang presiden misalnya, kita kata. Ayah dia tu orang biasa. Sebagai anak, iyalah ayah dia lebih daripada dia. Tapi sebagai seorang presiden, ayah dia di bawah dia. Banyak perkara yang berkaitan dengan jawatan dan kedudukan dia, ayah dia pun kena dengar. Kena patuh dia. Begitulah. Baiklah. Sini kalau kita tengok, kalam ta'nis kata dia. Sebagaimana ayah mengajar adab kepada anaknya, begitulah aku pun hendak mengajar kamu urusan agama kamu. Aku nak ajar adab-adab syarak kepada kamu. Baik, nombor 3 di sini dalam kitab. Kata Ibnu Ruslan, saya dah tunjuk dah sebelum ni syarah Ibnu Ruslan itu. Syarah Abu Daud juga, dia kata khilaf ulama tentang mengajar ni, mustahab ke ayah mengajar anak, bapa mengajar anak, ini elok saja ke atau wajib? Khilaf ulama. Mengajar benda-benda macam ni wajib ke atau mustahab? Wajibnya sebagaimana ayah tu perlu menjaga harta benda anaknya. Harta benda anak perlu, wajib dia jaga. Jadi begitu juga masa soal pendidikan dan pengajaran ni pun wajib juga. Atau mustahab sahaja. Wa fihi dalilun ala anna haqqa syekh ka haqqil walid bal awlah minhu. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan hak syekh, hak tok guru, hak guru sama seperti hak ayah. Bahkan lebih aula lagi, lebih patut lagi. Kerana itulah para ulama berkata, derhaka kepada guru la yughfaru bit taubah. Tidak diampunkan walaupun dengan bertaubat. Jadi kedudukan guru tu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi daripada ayah. Kalau ayah salah, derhaka kepadanya, minta ampun, taubat boleh diterima, tapi guru tidak. Ini mengikut setengah-setengah ulama lah. Mengikut setengah-setengah ulama. Jadi soal mengajar itu mustahab ke, elok ke atau wajib itu, kalau yang berkait dengan wajib, perkara-perkara yang wajib jadi wajib lah. Kalau berkait dengan perkara-perkara yang sunat saja, itu tidak wajib. Berkait dengan akhlak yang mulia, itu mustahab, elok sahaja. Kalau kita tidak dapat mengajar sendiri, maka kita bertanggungjawab menyerahkan anak kita kepada orang lain untuk diajar perkara-perkara yang wajib itu, atau perkara-perkara yang baik-baik itu, yang mustahab itu, kita kena serah kepada orang lain lah kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu sendiri, ada masa, kita sendiri berkewajipan. Kemudian sampai ke peringkat mana berkewajipan itu? Kewajipan itu fardu ain itu mestilah. Fardu ain mestilah. Yang tidak fardu ain pun sesuai dengan zaman, kalau zaman itu menuntut menghendaki seseorang itu mempunyai ilmu yang lebih lagi daripada fardu ain, kalau tidak ia akan tertipu, ia akan terpedaya, ia akan kerugian dan sebagainya, maka akan menjadi wajib juga.
akan menjadi wajib juga. Terutamanya wajib kifai paling tidak, menjadi fardu kifayah lah, menjadi fardu kifayah. Apabila seseorang daripada kamu hendak buang air, apabila seseorang daripada kamu hendak buang air, janganlah ia menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Ini sebelum ni pun kita sudah bertemu dah hadis yang melarang kita pada ketika buang air itu menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Jadi semak baliklah, tengok baliklah pelajaran yang lepas itu. Khilaf ulama tentang hukumnya juga kita telah bincangkan dengan panjang lebar sebelum ini. Sekadar yang ada di sini boleh kita ulanglah, sebagai ulang. Kita boleh tengok di sini, kalau dalam kitab Badlul Majhud ini dia kata qala al-Aini, Imam Abu Hanifah berhujjah dengan hadis ini tentang tidak harus menghadap kiblat dan membelakanginya ketika kencing dan ketika buang air, lah, air kecil ataupun air besar, sama ada di tanah lapang ataupun dalam binaan. Tak boleh, dalam semua keadaan tak boleh. Akhdan fi dhalika bi'umumil hadis, kerana mereka berpegang dengan umum hadis ini. Nabi tak sebut kecuali dalam bangunan ke apa, dia tak ada sebut. Bahkan dia sebut secara umum. Intaha. Riwayat yang kedua daripada Imam A'zam, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, istidbar itu tidak dilarang, membelakangi kiblat itu tidak dilarang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama beliau menghadap ke membelakangi ke tak boleh, kedua-duanya tak boleh. Tapi pendapat yang kedua daripada beliau ada diriwayatkan daripada beliau bahawa istidbar membelakanginya tidak mengapa. Sebab apa? Sebab ada hadis Ibnu Umar yang akan datang. Hadis tu dua hadis lepas ni ada dia sebut, iaitu kata Ibnu Umar, aku naik ke atas bumbung rumah. Aku ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas dua batu bata dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika qada hajatnya. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu adalah kiblat. Kiblat pada masa itu. Ataupun beberapa ketika lah di mana di permulaan zaman Nabi SAW berada di Madinah tu, memang menghadap kepada Baitul Maqdis lah, semayang apa semua. Jadi ini menunjukkan boleh lah mustaqbilah Baitul Maqdis. Jadi dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis, bila menghadap kepada Baitul Maqdis berarti Kaabah sudah ada di belakang. Sudah ada di belakang. Itu berarti membelakangi Kaabah lah. Dan itu boleh. Tapi Halabi dalam syarah kabirnya berkata yang sahihnya ialah pendapat yang pertama itu. Kerana bila sabda Nabi berlawanan dengan perbuatannya, perlu diterjihkan kata-kata. Hadis qauli perlu diterjihkan, diutamakan berbanding hadis fi'li. Jadi yang Ibnu Umar tengok tu perbuatan Nabi. Nabi buat, Nabi melakukan begitu. Adapun hadis yang kita baca ni, Nabi larang. Nabi hadis qauli orang panggil. Bila hadis qauli bercanggah dengan hadis fi'li, para ulama usul mengatakan perlu diterjihkan hadis qauli. Kerana fi'il, perbuatan itu yahtamil al-khusus wal-udhra wa ghaira dhalik. Kerana perbuatan Nabi itu ada kemungkinan itu khusus dengan beliau. Ada kemungkinan juga uzur, kerana keuzuran dan lain-lain. Begitu juga kalau dalil yang mengharamkan berlawanan dengan dalil yang mengharuskan. Jadi ada nampak dua dalil. Satunya mengharamkan, satu lagi mengharuskan. Mengikut ulama usulnya perlu diterjihkan
dalil yang mengharamkan. Mana kita kena pakai haram lah. Haram benda tu. Bukan harus. Kalau bercanggah. Kalau tidak ada percanggahan itu lain lah. Jelas. Dan kita telah bincangkan sebenarnya sebelum ini, kalau ingat kan, ni kan kalau kita tengok di sini, kita dah bincang dah dulu ketika bincangkan hadis ni, qada hajat, ketika kita bincangkan ni bab karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajat. Sebelum ni, hadis sebelum ni, kita dah bincang dari sini tentang perbezaan pendapat ulama tentang boleh ke tidak menghadap kiblat. Cuba tengok sini. Di bawah ini adalah perinciannya. Yang pertama, dilarang secara mutlak. Yang kedua, diharuskan secara mutlak, dan seterusnya. Panjang ni kita dah bincang dah. Ada 8 pendapat. Baik. Yang dilarang secara mutlak tu pendapat, ia merupakan pendapat Abu Ayyub Al-Ansari pada hadis yang kita baca tadi. Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Al-Thawri, Abu Thawr dan Ahmad dalam satu riwayat daripadanya. Jadi Imam Ahmad ada 2 riwayat. Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla menulis, itu juga adalah pendapat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Suraqah bin Malik, Atha, Al-Auza'i dan ramai lagi dari kalangan salaf yang terdiri daripada para sahabat dan tabi'in. Secara mutlak di mana menghadap pun tak boleh, membelakangi pun tak boleh. Itu secara mutlak. Di padang ke, di tanah lapang ke, di tempat tertutup ke tak boleh. Hafiz Ibn Hajar pula menyebutkan bahawa itulah yang masyhur dinukilkan daripada Abu Hanifah dan Ahmad. Imam Abu Hanifah dan yang masyhur daripada pendapat Ahmad itu juga merupakan pegangan Abu Thawr. Inilah. Tengok sini lah. Tengok sini. Jadi kalau nak tengok tentang siapa yang berpendapat kata tak boleh dan siapa yang kata boleh tu, kita tengok dalam perbincangan yang lalu. Dan baginda juga, dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Maksudnya dalam keadaan biasa lah, dalam keadaan tidak uzur. Kalau uzur tu lain lah. Kalau uzur tu semua hukum ni jadi lain. Ini dalam keadaan biasa, dalam keadaan kita ada kemampuan, dalam keadaan kita ada pilihan. Kalau dalam keadaan tak ada pilihan, lain cerita lah, tangan kanan pun tak apa. Tak ada dah hukum. Kalau kata makruh, kalau kata haram, tak ada dah haram ataupun makruh tu. Dalam keadaan ada keuzuran. Dalam keadaan tidak ada keuzuran, beginilah hukum asalnya. Istinja dengan tangan kanan itu juga dilarang. Bayangkan, terutamanya kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi dahulu, ketika tu air berkurang di tempat mereka, di negeri mereka tu air kurang pada pasir. Jadi nak dapat air tu susah. Ramai daripada orang-orang lelaki umumnya di zaman Nabi tu, ketika mereka dalam keadaan susah begitu, mereka beristinja dengan batu sahaja, tidak menggunakan air pun. Jadi semua ini untuk menjaga kesihatan umat juga, terutamanya orang di zaman tu. Bayangkan kalau tidak diajar beristinja itu dengan tangan mana, ikutlah dengan tangan kanan ke tangan kiri kau ikut. Bayangkan tangan kanan itu untuk buat makan, untuk menyediakan makanan. Jadi kan begitu terdedah kepada kekotoran, kepada kuman, kepada penyakit. Tapi dengan guna tangan kiri, sekurang-kurangnya selamat. Bila nak makan, bila nak siapkan makanan, nak hidangkan makanan, nak sentuh makanan dengan tangan kanan, itu lebih terpelihara lah. Untuk orang-orang di zaman tu lebih-lebih lagi. Di zaman ini pun dalam keadaan ada sabun pelapis-lapis, guna sabun pun kepada orang yang bertamadun,
Orang yang berjiwa halus, dia akan terbayar tu yang bukan-bukan dalam kepala dia. Bila guna tangan itu semena-mena. Tapi kalau orang Islam, kita yakin dia tak akan guna dengan tangan kanan dia untuk benda-benda yang kotor. Jadi kita lebih senang hatilah apabila memakan makanan yang dibuatnya atau yang dihidangkannya tu lebih tenang hati kita. Berbanding dengan kalau sekiranya orang Islam tu tidak ikut ajaran Nabi SAW ni. Kalaupun tangan tu bersih sekalipun. Sebab dengan tangan kiri itu, nak tak nak pun, kita ni, siapa pun dia tu, raja sekalipun, takkan tak basuh berak sendiri. Walaupun basuh berkali-kali dengan sabun, guna tisu dulu apa semua di zaman sekarang ni, walaupun begitu, tetap tangan itu dalam fikiran kita, maklum, digunakan untuk membersihkan najis. Jadi bagi orang-orang yang seni lah, orang-orang yang sangat cerewet lah. Cerewet pun untuk menjaga kebersihan. Orang-orang yang mementingkan sangat kebersihan, dia tak mahu lah. Jadi dengan adanya ajaran ini, kita semua terpelihara, selamat daripada daripada menggunakan tangan kanan. Yang digunakan juga untuk membasuh najis, kita selamat. Selamat. Begitu jugalah untuk membasuh najis anak dan sebagainya pun kena utamakan tangan kiri. Itu yang Nabi SAW ajar, bukan untuk kita sendiri saja. Anak-anak yang kita basuh tu pun kena guna tangan kiri, bukan tangan kanan. Dan baginda juga menyuruh agar beristinja dengan 3 biji anak batu. Sebab pada masa tu tisu apa semua ni tak ada lagi. Benda baru. Jadi kalau nak membersihkan najis dengan apa? Dengan anak batu. Ataupun tanah yang keras. Tanah yang keras betul. Itulah yang digunakan. Serta melarang beristinja dengan kotoran. Kotoran itu maksudnya tahi binatang dan tulang usang. Tulang yang sudah lama. Itu dilarang kita menggunakannya. Baik. Boleh siapa baca di sini? Silakan. Siapa baca? Silakan. Mana? Sila. Walaupun di dalam hadis ini disebutkan tulang usang, namun yang dimaksudkan ialah tulang secara umum. Sama ada yang baharu atau usang yakni sudah sangat lama, sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis yang lain. Menyebutkan tulang usang tidak lebih daripada untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul dalam benak seseorang bahawa yang dilarang hanyalah tulang baharu kerana ia merupakan makanan golongan jin. Adapun tulang usang mungkin boleh digunakan kerana ia mungkin tidak lagi menjadi makanan mereka. Jadi itu kedudukan hadis. Sekejap. Sekejap Izzuddin. Jadi di sini dalam hadis disebutkan tulang usang, rim. Tulang usang. Ni rimmah maknanya tulang usang. Kenapa disebut tulang usang? Sedangkan dalam hadis sebelum ni disebut azm, tulang. Tulang itu umum. Tulang baru ke tulang lama. Jadi faedah digunakan lafaz ini ialah untuk menghilangkan kekeliruan. Mungkin kita kata kalau tulang usang tu kira-kiranya tidak jadi makanan kepada jin dah lah. Dah lama dah. Habis dah lama dah. Isi-isi dia yang melekat di situ pun tak ada dah. Jadi bolehlah. Mungkin kita fikir gitu. Jadi dengan adanya lafaz ini memasukkan semua tulang. Tulang yang lama pun. Jangan kita fikir begitu. Bahkan ia juga tidak boleh digunakan. Maknanya mungkin masih lagi tetap ia menjadi makanan
kepada golongan jin juga, walaupun sudah lama. Kalau kita mengambil kira illat dia kenapa dilarang ni? Menghormati makanan. Jadi maknanya masih lagi merupakan makanan kepada mereka. Sebab walaupun sudah lama pun dilarang juga. Jadi illatnya kenapa? Menghormati saudara-saudara kita jin, mana jin Islam. Kerana itu menjadi makanan mereka. Jadi kalau kita kata rimah ni dilarang juga, maknanya ia masih lagi menjadi makanan kepada mereka. Cuma kepada kita tak nampak lah. Kita tak tahulah. Kita tak makan dah. Kalau tulah biasa dia buat dah. Gitu. Begitu. Kepada mereka tidak. Menunjukkan begitu. Menunjukkan begitu. Jadi dalam hadis sebelum ni kita dah bincang dah. Mengikut setengah-setengah ulamanya, illat larangan ini ialah kerana ia makanan. Dan makanan itu perlu dihormati. Makanan itu perlu dihormati. Tak kira lah makanan manusia ke, makanan jin ke. Dengan sebab itulah tak boleh. Walaupun tak ada sebut roti, tak sebut roti. Berdasarkan qiyas, termasuklah juga roti sebab ia makanan. Makanan manusia lebih-lebih lagi lah. Kita kata kalau nasi tu susah sikit nak bayangkan macam mana nak digunakan untuk istinja tu. Tapi kalau roti kering, boleh. Mungkin boleh roti kering tu digunakan. Jadi roti kering pun tak boleh. Sebab ada juga roti kering itu memang kepada setengah-setengah orang lebih disukai. Terutamanya kalau untuk dicicah dengan kopi O tu sedap juga. Kalau roti kering tu kan, tetap makanan walaupun sudah kering. Dan roti walaupun kering pun kalau dibenamkan ataupun kalau kita rendam di dalam susu ke ataupun kuah ke, dia jadi lembut, boleh lagi dimakan, boleh lagi. Jadi ia tetap makanan. Mungkin tidak makanan kita tak berahi ke, tak suka ke macam tu, tapi orang lain suka. Ada biskut tongkat tu, misalnya biskut tongkat tu di kalangan kita. Kan setengah-setengah orang dia suka makan biskut tongkat tu, cicah dengan kopi O, pada waktu larut malam, suka juga, sedap juga itu. Jadi ada boleh, tak boleh. Dengan biskut kering ke apa tak boleh, sebab itu makanan perlu dihormati. Itulah adab yang diajar oleh Nabi kepada umatnya. Kalau jin tu, makanan jin tu yang kita secara umumnya tak tahu pun, kita tahu tu hanya melalui cerita Nabi, itu pun kita kena hormat, apalagi makanan manusia. Dengan sebab itu tidak boleh kalau kita tak berahi lah, tak suka lah apa-apa makanan, kita mencemuh, kita menghina, kita mengejek makanan, itu tak boleh. Bercanggah dengan adab Islam. Kita tak makan, kita tak boleh kata macam-macam lah, tak boleh. Kita tak boleh, contohnya kita kata surah tu, kita jejek seperti tahi kerbau, kita kata tak boleh macam tu. Itu saya sebut tu contoh saja. Tak boleh kata macam muntah kucing misalnya, makanan tu aku tak lalu nak makan. Jangan menyombong begitu dengan makanan, tak boleh. Mungkin setengah-setengah bangsa tu makanan dia pelik, kita rasa kalau kita tak boleh makan nak muntah, jangan kata apa-apa. Kepada mereka sedap tu, kepada kita saja tidak sedap. Makanan tidak boleh dihina, tidak boleh dicerca. Nak guna untuk bersihkan, guna di tempat kotor pun tak boleh. Itu adab. Sebagai seorang Islam kena jaga benda-benda begitu, ya. Seterusnya mana tadi? Izzuddin baca lagi terus. Kedudukan hadis ke-8 Hasan. Selain Abu Daud, hadis ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Muslim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah menghukumnya sebagai sahih. Jadi ini di Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban ini hukum sahih. Kita kata hasan. Kita kata hasan sebab tadilah Muhammad bin Ajlan itu.
Muhammad bin Ajlan itu dia perawi yang kurang sikit. Sebab itu dia turun jadi darjatnya jadi hasan. Tapi bukan mengikut penilaian semua orang ya. Mengikut penilaian ramai orang, dia tu okey je. Cuma Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, sebagaimana yang kita sebut tadi, tengok sini. Sekali lagi kita baca. Cuba tengok di sini. Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Uyainah, Abu Hatim, An-Nasai dan Abu Zur'ah mengatakan beliau thiqah. Jadi seramai mana yang kata dia thiqah? Dia kuat. Macam-macam tadi pujian yang kita dah baca tadi. Imam Zahabi pun sebut apa tentang dia. Jadi bagi orang yang penilaian dia tu tidak seketat Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka dah kata sahih pun. Di situ. Mereka dah kata sahih pun. Jadi benar juga kalau ada ulama yang mengatakan menghukum sahih. Boleh diterima. Daripada situ kita dapat mengetahui bahawa nilai kesahihan hadis di sisi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban itu lebih rendah berbanding Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim hanya cuba tengok ni, Imam Bukhari hanya meriwayatkan hadisnya secara ta'liq sahaja. Kalau ada pun. Yang ini tak ada. Imam Muslim pula hanya mengambil riwayatnya untuk mutaba'ah semata-mata. Kalau ada Muslim yang kita kata tadi Muslim pun meriwayatkannya, itu sebagai mutaba'ah sahaja. Bukan sebagai riwayat usul. Jadi sebagai riwayat mutaba'ah boleh dah kita terima. Jadi kita nampak di situ syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lebih ketat. Orang lain dah kata sahih. Jadi tentang hadis ini, kalau orang nak kata sahih pun betul juga. Betul juga. Tapi setengah-setengah ulama tu menghukumnya hasan oleh kerana kedudukan. Kedudukan Muhammad bin Ajlan itu tidak disepakati oleh ulama-ulama rijal. Tidak disepakati. Sebahagian mereka mengatakan ingatan dia tu tak baik. Tak baik. Jadi kerana itulah jadi turun darjat dia tu. Kalau tidak, kalau semua yang thiqah tu semua sahih, jadi apa bezanya mana hadis hasan dengan hadis yang sahih? Sepatutnya semestinya ada perbezaan dia tu. Jadi perbezaan dia duduk di situlah. Dari segi sifat yang ada pada perawi itu kurang daripada yang ada pada perawi sahih. Sifat yang ada pada perawi hasan itu kurang, lebih rendah berbanding sifat yang sama yang ada pada perawi sahih. Jadi bagi orang-orang yang mensyaratkan sahih yang begitu ketat itu, dia tak mahu terima lagi. Mereka hanya mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Cuma dari segi itu sebabnya kita kena faham istilah ni. Kenapa Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadza hadithun hasanun sahih. Dia nak isyarat kepada salah satu maksud dia ialah mengisyaratkan kepada hadis itu mengikut penilaian setengah-setengah ulama bertaraf hasan. Mengikut penilaian setengah-setengah ulama bertaraf sahih. Itu maksud, salah satu maksud hasan sahih Imam Tirmizi. Selain itu ada beberapa makna lagi. Jadi itu kita tengoklah hadis yang berkenaan yang dia kata begitu tu bertaraf hasan ke atau bertaraf sahih. Kalau bertaraf hasan, maknanya kita akan kata Imam Tirmizi kata hasan itu yang dia sebut tu, yang dia kata sahih tu berdasarkan sanad yang lain. Tapi kalau sanad yang dikemukakan oleh Tirmizi itu memang sahih, jadi yang sahih itu ialah yang dia kemukakan itu. Yang hasan tu iaitu sanad yang lain. Itu kena faham. Kena faham. Ramai orang tak faham tu. Kalau dia tak belajar secara khusus ni, kitab-kitab ni dia keliru lah. Apa maknanya Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih? Apa maknanya? Dah kalau hasan, mana boleh sahih? Dah kalau sahih, kenapa dikatakan hasan pula? Itu maksudnya. Tapi kalau hasan pun boleh diterima dah, boleh jadikan sebagai hujah dah hadis tu untuk hukum pun
Mana untuk kita kata hukumnya makruh. Semua berkait dengan hukum. Dalam bab hukum, hadis hasan dah boleh digunakan. Dah boleh digunakan. Apalagi kalau kita tengok hadis-hadis yang kandungan dia sama seperti hadis ni, cuma lafaz dia lain, sanad lain yang lebih sahih. Ada pun. Memang ada pun. Dalam Bukhari apa pun ada. Lagilah. Mana? Jadi bukan hadis ini saja, saluran riwayat ini saja yang adanya. Bagi hadis ini, banyak lagi yang lain. Jadi itu tak jadi menyebabkan hadis itu jadi kurang, tak ada timbul masalah itu. Tak ada timbul masalah itu. Boleh faham ke tidak? InsyaAllah. Boleh faham? Mana lagi yang lain-lain senyap ni? Ada mana? Ada. Okey. Jadi kena baca baliklah sebab ramai daripada kita ni yang saya maklumnya ikuti juga kelas yang lain kan. Jadi kena tengok juga mukaddimah Sunan Tirmizi yang saya buat tu, kita dah bagi dah kepada peserta-peserta ni. Kena tengok balik supaya tidak keliru. Jadi macam mana? Kalau tidak kita kata macam mana orang ni kata sahih, orang ni kata hasan. Macam itulah. Satunya mengikut penilaian dan penarafan masing-masing itu dia tak sama. Sebab itulah boleh diterima. Kedua-duanya boleh diterima. Kemudian seterusnya panduan dan pedoman daripada hadis ini. Terus baca Izzuddin. Panduan dan pedoman daripada hadis. Pertama, menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap Izzuddin. Kedua, Izzuddin sekejap. Sebelum ni kita dah bincang dah. Apa maksud larang? Dilarang oleh Rasulullah boleh jadi larang itu dengan makna haram, boleh jadi dengan makna makruh. Ikutlah. Kita dah kemuka dah pendapat ulama sebelum ni. Ada yang mengatakan tak boleh itu dengan makna haram. Jadi dilarang itu mereka faham daripada larangan Nabi itu haram itu difaham daripada larangan Nabi itulah. Ini mana kalau tanpa keuzuran lah. Kalau uzur tu lain cerita. Ada juga orang yang faham makruh, itu pun dia faham daripada larangan Nabi itu juga. Sebab karahiyah, Nabi SAW, larang Nabi itu, dia boleh memberi dua makna. Satu haram, satu makruh. Makruh itu pula ada dua. Itulah yang difaham oleh ulama. Jadi dalam masalah ni, ikut mana-mana pun, dilarang lah. Tak bagus lah. Jadi kita pun kena kalau buat tandas tu kena awal-awal lagi. Kita orang yang ada asas pengajian agama ni, belajar sunnah ni, awal-awal lagi kena arahkan, kena buat plan tu biar betul. Rumah tu, kalau kita nak buat rumah terutamanya, sepanjang masa kita nak buang air tu, dalam keadaan menghadap kiblat, paling tidak kita meraih orang-orang yang kata tak boleh tu, paling tidak. Walaupun kita pakai pendapat yang kata boleh, sebab dalam binaan, dalam tandas boleh. Tapi untuk meraihkan pendapat ulama-ulama yang mengatakan tak boleh tu, jadi eloklah kita jaga ketika buat plan tu lagi, kena jaga dah. Jangan menghadap ke arah kiblat. Supaya kalau orang kafir masuk ke rumah kita, dia tengok, dia tahu dah, ni orang sunnah, ni orang Islam ni buat macam ni. Jangan dia ketawa pula kepada kita, tengok kita. Kita ni bergantung dengan dia, kita ni tak pandai buat sendiri. Kalau jendela rumah tu mesti ada palang dia tu, mesti ada salib dia tu. Dia ketawa di belakang kita. Jangan jadi bahan ketawa kita orang Islam. Mana biar ada reka cipta sendiri, biar ada kepandaian sendiri. Terutamanya kita buat sesuatu tu berdasarkan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Yang dilarang oleh Rasulullah jangan dibuatlah. Cuba kita mengelaklah. Itu maksudnya. Benda ni bukan serengkas itu, sesimpel itu yang kita tengok tu. Tidak. Bahkan dia pergi lebih jauh lagi. Sampai ke peringkat nak buat design, nak buat plan, nak buat apa pun, kena ambil kira. Barulah itu melambangkan kita ni betul-betul orang Islam dan betul-betul kasih kepada Rasulullah SAW.
Walaupun kita pendapat kita macam mana pun kita kena jaga juga. Itulah yang lebih utama, yang lebih baik. Teruskan. Kedua, ibu bapa hendaklah mengambil inisiatif dalam mendidik anak-anak termasuk dalam perkara-perkara seperti ini. Ketiga, apabila diguna 3 biji anak batu atau tisu untuk beristinja, maka perbuatan itu pada hukumnya sudah dikira menyucikan, walaupun selepasnya tidak digunakan air sekalipun. Maknanya kalau kita guna ini batu ni atau tisu ni, boleh dah kalau kita berwuduk selepas tu pergi sembahyang, sah sembahyang kita. Pada hukumnya sudah dikira suci. Pada hukumnya. Mungkin pada ainnya, pada zatnya kita kata tak suci lagi. Sebab bila kita sentuh tu, kita bawa ke hidung bau busuk. Contoh, boleh faham ke tidak tu? Dia tidak menyucikan ain. Tidak menyucikan zat dia. Tetapi pada hukumnya sudah dikira suci. Itu untuk kemudahan, rukhsah kepada kita umat Islam ni. Kita tidak menghadapi keadaan itu, ialah mudahlah kita nak kata apa-apa. Tapi kalau kita menghadapi keadaan itu, baru tahu. Sebab kita ni orang Islam ni kena bersemayang sentiasa. Jadi bila nak semayang tu, mungkin ada was-was, rasa ragu. Sah ke tidak ni dalam keadaan ini? Sebab kita tak biasa dengan keadaan itu. Jadi jawabnya, sah. Sedikit sebanyak yang ada tu tak kira. Kita kena, sekarang ni, kita kena tengok orang kafir. Orang kafir tu tak guna langsung pun air. Tisu dia guna. Dalam keadaan ada air pun tak guna. Okey pun, tak ada apa pun masalahnya. Kita ni tidak guna setiap waktu dengan cara begitu. Dalam keadaan terdesak sahaja. Lebih-lebih lagi lah boleh. Jadi orang kafir pun tak ada alasan dah nak mengejek kita kerana benda-benda macam ni. Kalau kita pergi di negara-negara kafir lah, negara bukan Islam, bilik air dia tu, tempat buat air tu tak ada air langsung. Ambil kita situ. Nak tahu macam mana kita nak buat. Tisu saja ada. Pergilah ke England ke, pergilah ke Singapura saja. Singapura paling dekat dengan kita. Kalau di airport dia tu. Itu berdasarkan pengalaman saya tengok sendiri. Saya masuk sendiri. Memang tak ada air. Jadi kita nak buat macam mana? Guna itu. Selesai masalah. Jangan susah beragama. Kita beragama, belajar ni jadi mudah. Kita faham dalam keadaan ni, kita pakai gitu saja. Orang kafir yang bau wangi-wangi macam-macam, berlapis-lapis air wangi tu, sebenarnya oleh kerana tidak Islam, mereka tak dapat rahsia ni. Tidak dapat. Dalam keadaan ada air pun mereka tetap kotor. Pada hakikatnya busuk. Pada hakikatnya. Cuma apa dia orang kata ditampal, tampal saja di sebelah luar saja wangi itu. Hakikatnya lelaki perempuan semua kotor. Nasib baiklah kita ni Islam ni, bila ada air kita guna air lah. Itulah bahan bersuci yang paling sempurnanya, menghilangkan, menyucikan bukan pada hukum sahaja, tapi menyucikan ain dan zat najis tu hilang betul. Itu kelebihan kita. Teruskan Izzuddin. 4. Penggunaan tangan kanan dalam beristinja juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, beristinja dengan tahi binatang yang telah kering, sama ada yang halal dimakan ataupun tidak. Dan beristinja dengan tulang binatang juga dilarang oleh baginda. Beristinja dengan kedua benda itu tidak menyucikan tempat keluar najis, baik kubur maupun dubur. Jadi ini kena faham lah. Kena faham. Yang tidak menyucikan. Sebab Nabi SAW sudah tolak benda ni. Sebagai bahan yang boleh menyucikan. Jadi tak cuci. Walaupun kita kata lebih cuci kalau kita guna tulang nak banding dengan anak batu tu. Mungkin kita kata begitu. Tak boleh. Tak boleh begitu. Jadi anak batu pun bukan anak batu yang licin tu. Anak batu tu macam-macam. Anak batu yang boleh meresap tu. Sedikit sebanyak dia meresap. Kalau yang basah tu dia mengisap air dia tu. Yang macam tu. Yang boleh tu.
Dengan sebab itu kalau tanah pun, tanah yang betul-betul keras, dia meresap juga, dia mengisap air juga, itu boleh. Jadi ini semua ni termasuk dalam rukhsah dalam kemudahan yang diberikan oleh agama kepada kita dan dimaafkan. Tetapi kalau ini tahi binatang tak boleh. Yang sudah kering lah, kalau yang basah tu macam mana, tentu dah tak boleh kan. Kita dah bincang dah sebelum ni, binatang tak ada yang boleh dimakan, yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Jadi ulama khilaf tentang najis dia tu. Yang halal dimakan itu, sebahagian ulama mengatakan tidak najis. Walaupun tidak najis, untuk menghilangkan najis tidak dibenarkan. Itu tidak menghilangkan. Sebabnya yang dimaksudkan di sini ialah tahi binatang yang halal dimakan, bukan yang haram dimakan. Yang haram dimakan tu tak payah cerita dah. Yang halal dimakan tu pun jangan kita ingat boleh kita guna. Tak boleh juga. Keenam, dilarang beristinja dengan tulang kerana ia merupakan makanan jin. Demikian juga dilarang beristinja dengan makanan-makanan manusia seperti roti dan lain-lain. Ketujuh, Rasulullah SAW seperti bapa kita juga. Kalau bapa kita adalah bapa fizikal, maka Rasulullah SAW adalah bapa spiritual berdasarkan hadis ini. Isteri-isteri baginda pula berdasarkan keterangan Al-Quran adalah ibu-ibu bagi umat Islam. Lihat surah Al-Ahzab ayat 6. Dalam tu ada disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi kalau kita ambil mafhum daripada ayat tu pun sudah dapat dah yang Nabi tu ayah kita. Dan kalau kalau isteri dia tu ibu kita, bermakna dia tu ayah kita. Apalagi setelah ada hadis ni, lagi jelas. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Atau dalam setengah riwayat, mithlul walid. Lagi. Tapi mithlu bimanzilati, bukan betul-betul ayah. Sebab yang dikatakan ayah itu ialah ayah fizikal tu. Tapi ayah spiritual ni, bapa ni, dia lebih, kedudukannya lebih tinggi. Sebab bapa fizikal itu, ia tak ada menjamin kita menyelamatkan kita daripada neraka. Tapi kalau bapa spiritual ni memang menjamin kita selamat daripada neraka. Itulah besarnya. Teruskan. Ke-8 adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa mengajarkan kepada anak-anak apa-apa yang diperlukan oleh mereka untuk menghadapi kehidupan, terutamanya yang berkaitan dengan urusan keugamaan, walaupun sekali pandang ia hanya merupakan perkara-perkara remeh-temeh. Jadi misalnya anak tu bagi kotor ke, kalau perempuan, kena bimbing dia, kena bagi tahu dia macam mana cara nak suci apa, sebab itu berkait dengan agama semua tu. Nak kencing, nak apa semua tu, kadang-kadang budak-budak ni kalau tak bagi tahu benda-benda yang kecil-kecil tu pun dia tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang belajar sampai universiti pun guna tandas tu pun tak betul lagi, tak pandai lagi. Itu sebab ibu bapa ni perlu membimbing anak-anak. Teruskan. Ke-9, jangan sekali-kali menganggap hukum-hukum atau ajaran-ajaran agama itu perkara remeh-temeh. Daripada sekecil-kecil hukum agama hinggalah sebesar-besarnya, semuanya tetap berguna dan berfaedah kepada manusia. Seperti yang kita tengok tadi lah, memang berguna. Dan kita tidak mungkin tahu. Nampak kecil, tapi kita tak dapat tahu. Kalau kita nak serahkan kepada fikiran kita manusia biasa ni, tak akan dapat. Walaupun sekecil itu. Cuba kita tengoklah sekarang ni. Orang kafir, maju dah macam mana, masih lagi guna tangan, kiri tangan kanan, ikut suka lah. Untuk membersihkan najis, untuk makan, suka hati. Masih lagi. Sampai sekarang ni, mana dia tahu? Sebab itu kita bertuah, kita bernasib baik sebagai orang Islam ni, dapat bimbingan benda-benda macam ni. Lebih seni, lebih halus, lebih orang kata berbudi tinggi umat Islam ni. Sehingga dia tahu beza antara kanan dengan kiri ni. Ini untuk makanan, masuk ke mulut. Ini
tak boleh guna sepatutnya. Itu bezanya. Sampai sekarang ni, benda sekecil-kecil itu pun orang kafir tak dapat sebenarnya. Ini kita saja, orang Islam saja yang dapat. Ini istimewa kita. Jadi saya rasa hadis yang satu lagi itu tak sempatlah kita baca malam ni. Sekadar itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Setakat itulah. Ada nak soalan ke apa-apa? Boleh mungkin satu dua. Maulana, Ya. saya tanya satu. Yang tadi kata bila Imam Tirmizi kata Hasan Sahih tu, penilaian yang Hasan tu ulama yang lain dan yang Sahih tu penilaian Imam At-Tirmizi. Tak, bukan begitu. Maksud ada ke tidak itu nota muqaddimah Sunan Tirmizi itu? Ada ke tidak? Dapat ke tidak? Ada. Baca semula. Okey. Jadi maksud saya tadi, bila dia kata begitu, ada banyak makna dia. Ada beberapa maksud dia. Salah satunya ialah beliau hendak mengisyaratkan kepada hadis berkenaan itu dengan sanad itu menurut penilaian setengah-setengah ulama hasan. Menurut penilaian setengah-setengah ulama sahih. Contohnya hadis yang kita baca tadi. Kan? Penilaian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban sahih. Tapi penilaian orang lain tidak sahih, hasan. Itulah hadis yang macam ni lah yang boleh kita kata hasan sahih. Dengan sanad yang sama. Itu salah satu makna dia. Lagi makna yang keduanya, dia ada beberapa makna lah. Yang saya maksudkan tadi yang tu. Tengok balik ya. Ada lagi yang lain, silakan. Faham tu Maulana. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Malah Ya. kalau tadi tulang tu tak boleh dengan sebab dia makanan anjing. Kalau bulu binatang yang dia ambil itu termasuk juga kan? Dihormati juga buat istinja dengan bulu binatang tu. Tak boleh. Kena kalau apa ni, kertas tak apa, tisu tu. Kertas pun bukan semua kertas kertas memang sekarang ni kan banyak kan dibuat tu memang khusus, itu boleh. Kalau kita baca kitab ulama dahulu, kertas pun dia tak bagi. Sebab kertas itu susah nak dapat dulu. Dan kertas tu biasanya orang guna untuk menulis apa, mungkin digunakan kertas yang ada tulis Quran, tulis apa semua. Lagi tu sebab itu tak benar kan. Ulama-ulama dahulu kata tak boleh kertas. Tetapi ulama-ulama kemudian dia mengatakan kalau tisu itu boleh. Sebab apa? Sebab ia memang khusus dibuat untuk itu. Dan kertas itu macam-macam dah bahan, dibuat daripada macam-macam bahan yang boleh digunakan secara meluas sebab banyak. Kita tidak kata kekurangan kertas itu. Tak timbul untuk menulis, bukan untuk menulis pun tisu tu. Jadi kalau untuk pakaian, untuk apa, termasuk dalam yang dihormati juga. Walaupun bulu tadi kita kata. Tapi mungkin kalau dibuat tisu daripada bulu dan bulu itu tidak kekurangan, boleh saja, boleh pun. Macam kertas tu lah. Macam kertas juga lah. Jadi tadi yang saya sebut tadi, salah satu illat. Ulama kata illatnya kerana makanan. Setengah ulama pula kata bukan kerana makanan illatnya. Kerana ia boleh mencederakan kita. Tulang itu boleh jadi tajam. Kalau kena, luka macam mana? Tempat yang sulit itu. Jadi menimbulkan masalah. Yang kedua. Ada juga yang mengatakan illatnya kerana ia tidak meresap. Tidak menyerap. Tidak menyerap air itu. Kalau kita bersuci dengan tulang, sebab dia tidak menyerap. Itu illat dia. Jadi illat tu ada macam-macam, berbeza pendapat ulama. Saya rasa sekadar itulah dulu ya untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.